Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Pada hari ini kita akan mempelajari subjek sirah tahun 4. Harap semua murid dalam keadaan bersedia untuk mempelajari pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Pelajaran pertama. Pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Kita lihat unit pertama, iaitu peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Baca dan fahami. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur hampir 40 tahun, baginda telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu Taala untuk beruzlah, iaitu mengasingkan diri di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur bagi menjauhkan diri dari kesesatan kaum jahiliah. Jadi pada umur Nabi Muhammad SAW hampir 40 tahun, baginda telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beruzlah. Jadi Nabi Muhammad mendapat ilham ataupun diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda beruzlah. Apa yang dimaksudkan dengan uzlah ini? Uzlah ini adalah mengasingkan diri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad mengasingkan diri di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Apa tujuan beruzlah? Tujuannya adalah supaya Nabi Muhammad SAW dapat menjauhkan diri dari kesesatan kaum jahiliah pada ketika itu. Jika kamu lihat di bawah ini, ada gambar Jabal Nur dan juga Gua Hira. Jadi, kat sinilah Jabal Nur dan Gua Hira terletak di Jabal Nur. Jadi, di dalam gambar Gua Hira ini, di sini adalah tempat di mana Nabi Muhammad beruzlah, mengasingkan diri. Namun, pada malam 17 Ramadan, kira-kira 13 tahun sebelum Hijrah, bersamaan 610 Masihi, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itu usia baginda genap 40 tahun. Malaikat Jibril menyuruh baginda membaca, tetapi baginda menjawab bahawa baginda tidak tahu membaca. Malaikat Jibril memeluk baginda dengan kuat sehingga baginda berasa lemas lalu dilepaskan. Kemudian diulang-ulang sehingga 3 kali. Jadi, pada malam 17 Ramadan, kira-kira 13 tahun sebelum Hijrah, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril, iaitu malaikat yang menyampaikan wahyu. Pada ketika itu usia baginda genap 40 tahun. Malaikat Jibril datang kepada baginda dan meminta baginda membaca. Tetapi apa yang baginda jawab? Baginda tidak tahu membaca. Namun malaikat tidak memarahi Nabi Muhammad. Malah malaikat memeluk baginda dengan kuat sehingga baginda berasa lemas. Lalu malaikat lepaskan pelukan, kemudian berulang-ulang kali memeluk Nabi Muhammad sehingga 3 kali. Selepas itu,
malaikat Jibril membaca firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-A'la ayat 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Maksudnya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Selepas peristiwa itu, baginda pulang ke rumah dengan perasaan takut dan gemetar. Sampai saja di rumah, baginda menyuruh isterinya, Khadijah, supaya segera menyelimutkannya. Khadijah pun menyelimutkan baginda dan mententeramkan perasaan suaminya itu. Jadi apabila malaikat Jibril datang memeluk Nabi Muhammad SAW dan meminta Nabi Muhammad membaca, dan turunlah wahyu daripada Allah, iaitu surah Al-A'la ayat 1 hingga 5. Dan setelah itu Nabi Muhammad pulang dengan rasa takut kerana tidak pernah berjumpa dengan malaikat Jibril. Jadi bila sampai je di rumah, baginda meminta isterinya iaitu Khadijah supaya menyelimutkannya. Sebab Nabi Muhammad dalam keadaan yang takut dan gemetar. Jadi isteri Nabi Muhammad iaitu Khadijah pun menyelimutkan baginda dan mententeramkan perasaan suaminya itu. Apabila perasaan baginda kembali tenang, baginda pun menceritakan kepada isterinya segala perkara dapat memahami kisah peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira pada hari ini. Murid-murid boleh membaca semula kisah peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira ini sekali lagi supaya murid-murid dapat mengingati peristiwa-peristiwa penting dalam kisah atau peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira ini. Jadi, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.